Hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang diberkati Allah ini. Dapat sama-sama kita berada di rumah Allah sementara menunggu kedatangan masuknya waktu Jumaat. Kita adakan kuliah ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah taala. Kuliah hari ini sepatutnya disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Afandi. Tetapi last minute beliau maklumkan tak dapat datang kerana ada kematian ahli keluarganya. Adiknya siapa disebut. Jadi daripada masa terbuang begitu, ada baiknya saya isilah sedikit pengisian di sini menggantikan beliau, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuliah hari ini saya bercadang untuk menjawab persoalan. Persoalan biasa saya akan jawab soalan. Bila ada soalan yang dikemukakan oleh ahli jemaah kita ataupun kaki tangan kita, saya akan jawab insya-Allah. Dan saya ada satu soalan daripada ahli jemaah. Ahli jemaah hantar satu klip video kepada saya, satu ceramah daripada seorang ustaz. Saya tak nak sebut nama dia, cuma ceramahnya agak mengelirukan dan ahli jemaah kita minta saya ulas. Jadi saya nak jawab hari ini, saya nak mengulas, nak menjawab kekeliruan yang disebut oleh ustaz penceramah ni berdasarkan fakta ilmiah, berdasarkan fatwa-fatwa ulama semasa yang muktabar. Jadi sebelum saya mengulas, saya ambil sedikit petikan. Tuan-tuan boleh dengar apa kenyataan ustaz ni sebelum saya ulas ya. Asal zikir menggunakan Allah secara mufrad. Allah. Dengar? Banyak sangat ustaz-ustaz, bahkan ulama, saya pun dengar video daripada ulama yang terkenal. Dia kata tak salah berzikir menggunakan perkataan Allah. Dan ini bukan pendapat saya. Kalau mereka bergantung, berpandu kepada apa yang dicakap oleh ulama, saya pun dengar juga pendapat ulama. Jadi kalau kita balik kepada ulama, dia tak akan selesai masalah. Sebab setiap ulama ada pandangan masing-masing, latar belakang ilmu yang berbeza, mazhab yang berbeza, maka akhirnya tak akan selesai masalah. Sebab tu kalau kita tadabbur Al-Quran, kita ikut Al-Quran, selesai masalah. Allah kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Sekiranya kamu berselisih pendapat dalam apa saja perkara, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Dan Allah bagi amaran dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah bagi amaran. Okey. Tuan-tuan telah dengar sebahagian daripada kenyataan penceramah tadi, di mana dia menyebut kalau kita balik kepada ulama tak akan selesai masalah. Jadi penceramah ni mempertikaikan perbezaan pandang ulama, seolah-olah Islam ni tak ada perbezaan pendapat, seolah-olah perbezaan pandangan tak ada. Kalau balik kepada ulama tak akan selesai masalah. Kita kena balik pada Quran baru selesai masalah. Kemudian dia juga mempertikaikan zikir Allah. Katanya zikir Allah ni tak ada manfaat. Zikir Allah ni tak dilakukan oleh Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak menjawab persoalan ni berkaitan dengan adakah kita ini boleh kita tak payah ikut ulama, kita ikut Quran direct, tak payah ikut ulama. Boleh tak boleh macam tu? Dan adakah benar kenyataan yang mengatakan zikir Allah ni tak betul? Tak ada. Bukan sunnah Nabi. Sebagaimana yang dipertikaikan oleh penceramah ni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya refer kepada beberapa fatwa. Fatwa tak bawa lah pasal saya bidang terjun hari ni. Fatwa ada kat rumah saya, fatwa Syekh Qadawi, fatwa Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, Syekh Azhar yang lepas. Saya dapat fatwa pasal hari ni saya bidang terjun. Cuma saya sempat print satu kajian fiqh muqaranah, fiqh pembandingan mazhab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah bin Saleh
Qudaishi Al-Yafi'i. Satu kajian yang cantik, yang teliti, yang merangkumi, yang lengkap berkaitan dengan isu zikir Allah-Allah. Jadi sebelum kita membahaskan tentang zikir Allah-Allah ini, kita lihat sikit saya nak jawab beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh penceramah tadi. Yang pertama, kenyataan dia yang dia sebut ikut ulama tak selesai masalah. Ikut Quran baru selesai masalah. Kenyataan ini satu kenyataan yang salah. Kenyataan seorang yang jahil. Tak ada seorang ulama buat kenyataan seperti itu. Tuan-tuan tengoklah kenyataan mana-mana ulama besar, tuan-tuan. Tak ada ulama buat kenyataan macam tu. Ikut ulama tak selesai masalah, ikut Quran baru selesai masalah. Tak ada, tuan-tuan. Ucapan seperti ini ucapan orang yang jahil, yang baru nak belajar, dia rasa dia alim, lalu dia bercakap macam tu. Ucapan ini bercanggah dengan ayat Quran. Ayat Al-Quran menyebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah alim ulama, orang yang mengetahui, jika kamu tidak mengetahui. Quran kata tanyalah alim ulama, tanyalah orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Tiba-tiba ustaz tu kata kita kena ikut Quran. Kalau ikut ulama tak selesai masalah. Quran kata tanya ulama kalau kamu tak tahu. Penceramah kata tanya ulama tak selesai masalah. Nampak tak, tuan-tuan? Quran sendiri suruh tanya ulama. Ustaznya kata kalau tanya ulama tak selesai masalah. Nampak tak bercanggah tu? Kalaulah betul-betul ustaz itu nak ikut Quran, dia kena tanya ulama. Sebab Quran sendiri yang suruh tanya ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tuan-tuan, macam golongan anti hadis. Golongan anti hadis. Anti hadis konon-konon dia nak pakai Quran, tapi tolak hadis. Sedangkan Quran suruh ikut hadis. Quran sendiri sebut, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa kamu nak ambil, apa hak Nabi larang tinggal. Quran yang suruh. Anti hadis konon-konon ikut Quran tapi tolak sunnah. Sama. Ustaz ni konon-konon ikut Quran tapi tolak ulama. Sedangkan Quran suruh tanya ulama. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, hujah dia sebut ayat Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih sesuatu perkara, maka rujuklah kepada Allah dan Rasul. Sekiranya kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Tengok Quran sendiri suruh ambil Quran dan sunnah. Kitab dan Rasul. Betul ayat ini tak salah sikit pun. Tetapi tuan-tuan kena faham, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ketika mengulas ayat ini, dia mengatakan ayat ini Allah tuju kepada alim ulama yang memahami Quran dan hadis. Alim ulama yang memahami Quran dan hadis bila timbul isu refer kepada Quran dan hadis. Yang kita tak mampu faham Quran dan hadis, ayat yang sesuai dengan kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya alim ulama, orang yang mengetahui kalau kamu tak tahu. Kita nak refer direct pada Quran boleh? Tak mampu. Tuan-tuan nak pergi haji, jangan masuk kursus. Kalau masuk kursus, tuan-tuan taklid kepada ustaz tu. Ni saya bagi Quran depan ni, hadis nasitah, semua hadis ada kat sini. Nak pergi haji, buka Quran, buka sunnah ni. Semua dah ada kat sini. Mampu ke faham? Tuan-tuan ada masalah hukum, jangan tanya mufti. Nanti tuan ikut mufti, taklid pada ulama. Ni Quran ada, hadis ada. Buka sendiri, baca sendiri. Mampu faham? Tak mampu nak faham apa. Bahasa Arab pun tak reti. Faham tak? Sebab tu ayat yang sesuai dengan orang awam ni, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah alim ulama yang mengetahui jika kamu tak tahu. Hakikatnya kita ikut ulama, kita ikut Quran dan sunnah. Sebab ulama mengambil dari Quran dan sunnah. Tuan-tuan, kita mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Bukan kita ikut Imam Syafi'i. Kita ikut Quran dan sunnah berdasarkan fahaman Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah.
Orang yang bermazhab Hambali pun sama. Bukan ikut Imam Hambali. Imam Ahmad, dia juga ikut Quran dan hadis, cuma melalui jalan kefahaman Imam Ahmad dan Hanbal. Orang yang mazhab Maliki, Hanafi, sama juga. Semua ikut Quran dan hadis berdasarkan fahaman imam-imam yang mujtahid. Tiba-tiba mari ustaz lain, ustaz ni jangan ikut ulama. Seolah-olah ustaz ni sama taraf dengan imam mujtahid. Faham tak tuan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lemah cakap ni. Okey. Poin yang ketiga, percakapan ustaz tadi seolah-olah dia menolak adanya perbezaan pandang ulama. Dia menolak adanya pandangan ulama. Seolah-olah dia ni nak ikut Quran dan hadis secara direct, langsung. Tak nak cara ulama. Dah. Kita pun ikut Quran dan hadis juga tuan-tuan. Cuma ikut jalan melalui kefahaman imam-imam mujtahid. Ustaz tak nak. Dia nak ikut Quran dan hadis, ikut fahaman dia. Boleh begitu. Dan dia menolak adanya perbezaan pendapat ulama. Tuan-tuan, ikhtilaf perbezaan pendapat ulama ni tuan, perkara yang daruri, perkara yang tak boleh dielak, suatu perkara yang kepastian yang tak boleh dielak. Malahan perbezaan pandangan ini tuan-tuan sebenarnya suatu rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbezaan pandangan ulama umatku suatu rahmah. Hadis ni hadis Nabi, cuma sebahagian ulama mengatakan sanad dia dhaif dan sebahagian mengatakan dia asar. Dia bukan hadis Nabi tapi dia asar. Walau bagaimanapun kata Syekh Qadawi, maknanya sahih. Makna dia sahih. Perbezaan pandangan ulama umatku suatu rahmah. Makna dia sahih. Maksudnya, kalau ada hari ni orang yang menolak khilaf ulama, perbezaan pandangan, orang tu ternyata orang yang jahil. Kenapa saya kata begitu? Sebab sahabat Nabi sendiri pun berbeza pendapat. Sahabat Nabi sendiri pun berbeza pandangan. Walhas sahabat Nabi orang yang alim, yang menyaksikan penurunan wahyu, yang bergaul dengan Nabi, yang memahami situasi, faham sungguh-sungguh. Sahabat pun berbeza pandangan. Siapa kita? Adakah kita lebih alim daripada sahabat Nabi sehingga kita menolak perbezaan pandangan? Sebab itu tuan-tuan sekalian, Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fatawa Al-Ma'asirah, fatwa-fatwa semasa, jilid yang kedua. Saya tak bawa kitab tu. Nanti kat rumah saya, Syekh Qardawi menyebut perbezaan pandang ulama ini suatu perkara yang daruri, yang tak boleh dipertikaikan, tak boleh ditolak. Kalau ada orang tolak, orang pertikai, orang tu ternyata jahil. Dan hari ni ramai orang jahil ni. Konon-konon dia nak pegang Quran dan hadis tanpa ada khilaf perbezaan pendapat. Saya pergi Mekah tahun 2007 buat umrah. Saya sembahyang Zuhur, saya muafiqlah datang awal ikut imam. Jadi bila datang awal, kita sembaca doa iftitah. Mungkin imam tak baca doa iftitah, tak tahulah. Sebab dia rukuk awal. Dia rukuk, saya tak habis Fatihah lagi. Saya lambat rukuk. Rukuk dengan imam pun, tapi lambat. Kalau tak sebab rukuk dengan imam, tak apa. Sebab saya muafiq, bukan masbuk. Saya muafiq. Sempat rukuk imam, cuma lambat. Habis sembahyang tu arak sebelah. Arak Saudi lah. Sebelah tegur. Solat fasidah. Sembahyang kamu tak betul. Saya kata, ana mazhab Syafi'i. Aku mazhab Syafi'i. La, Islam dinu wahid la mazhab. Islam tu satu je, tak ada mazhab-mazhab. Jahil tu. Pak Arak jahil. Islam tu satu, tak ada mazhab-mazhab. Ni Pak Arak jahil. Ya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki tu kamu nak nafikan. Itu ulama mustahid tu. Seluruh ummah memperakui dia. Nak bertekak dengan orang jahil tak jadi. Tak pasal kita. Tepat dia. Saya kata, saya cakap arak dia lah. Dalam mazhab Syafi'i, makmum ni ada dua. Sama ada makmum muafiq atau makmum masbuk. Kalau dia muafiq, yajibu alaihi itmam qira'ati Fatihah. Wajib dia baca sempurna bacaan Fatihah. Lianna Nabi qas, sebab Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihah. Di kitab tak sah sembahyang orang yang tak baca Fatihah. Saya baca hadis kat tu arak tu. Arak jawab apa jawab? Jawab, hadis betul, kau salah. Bangang punya Pak Arab ni. Dia jahil. Saya kata macam ni je lah. Adakah kamu berani kata Imam Syafi'i sat? Tak. Aku ikut pandang Imam Syafi'i. Lain kali kalau kamu nak tegur orang, baca dulu kitab fiqh Syafi'i sebelum tegur orang. Saya pun belah. Dia belah. Ya herannya tuan-tuan, depan saya tu Pak Arab sama dia pakai gol. Main Zuhur peluh. Basah baju dia ni.
Sepanjang dia qiyam berkibah ni. Pakai gok, pakai kain selendang atas kepala ni. Berkibah. Sepanjang qiyam. Tak ada mazhab yang kata sah tu. Ke mazhab mana yang kata sah ni? Tak tegur. Ni jahil tuan-tuan. Sebab Arab bukan semua alim. Yang alim ulama alim lah. Yang tak belajar jahil lah. Tak? Saya pernah jadi imam sini. Saya baca sembahyang. Ada orang beritahu saya. Saya baca doa selawat syifa. Ada orang beritahu saya, ada seorang Arab kata selawat tu tak betul. Saya beritahu orang tu dan kali suruh Arab tu jumpa saya. Pasal Arab tu jahil. Jahil. Bila Pak Arab yang kata semua alim. Ustaz, Quran kan turun bahasa Arab. Memang turun bahasa Arab. Quran kan dah ada terjemahan. Ada tak orang Melayu baca Quran? Faham Quran? Walaupun dah ada terjemahan. Sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada isu ni tuan-tuan. Jadi perkara khilaf ni Dr. Suqadawi dan fatwa dia sebut perbezaan pandang ulama ini tak boleh dielakkan. Kerana sumber hukum ini berdasarkan kepada nas Quran dan hadis. Dan nas ini sendiri dalam memahami nas itu ulama-ulama berbeza pandangan. Kerana ilmu seseorang itu tak sama, berbeza. Ada ulama yang keras, ada ulama sahabat Nabi pertama. Sahabat Nabi sendiri pun ada yang keras, ada yang longgar. Ada sahabat Nabi yang memahami roh nas itu sendiri. Ada sahabat sendiri pun yang memahami secara zahir nas, literal. Sebagai contoh, kata Syekh Qadawi, sebagai contoh, dalam hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, bila perang Ahzab tamat, perang Khandaq ataupun Ahzab tamat, Nabi nak rehat, Jibril turun, wahai Muhammad, jangan rehat. Pergi ke penempatan Yahudi Bani Quraizah sebab mereka ni telah mencabuli perjanjian. Yahudi Bani Quraizah ni, dia penduduk Madinah. Dia telah ada MOU, perjanjian dengan Nabi untuk mempertahankan negara Madinah ni. Bila diserang, tiba-tiba bila tentera kafir bersekutu serang, dia ambil kesempatan menyebelahi tentera kafir, serang Nabi. Nabi pun, bila Jibril turun beritahu, Nabi pun segera beritahu sahabat-sahabat. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-'asr illa fi Bani Quraizah. Hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan sembahyang asar melainkan di penempatan Yahudi Bani Quraizah. Di sana kepung, sampai sana bawah miasah. Itu perintah Nabi. Sahabat-sahabat pun ambil kenderaan masing-masing, segera pergi. Sampai tengah jalan, waktu dah nak maghrib. Asar belum sembahyang lagi, waktu dah nak maghrib ni. Kalau pergi sana tak sempat nak sembahyang dalam waktu ni, masuk maghrib dah. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita sendiri yang berada di tempat sahabat lah, kita nak sembahyang asar tengah jalan ke nak ke sana? Kalau tengah jalan, tak sempat sembahyang asar. Kalau sana, dah masuk maghrib. Sedangkan sembahyang dalam waktu itu perintah Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu difardukan berdasarkan waktu-waktunya. Kalau kita berada di tempat sahabat, macam mana agak-agak? Telefon Ustaz, telefon Nabi. Zaman Nabi mana ada telefon? Kalau ada telefon senang je. Sahabat pun berijtihad. Sebahagian sahabat sembahyang tengah jalan. Sahabat ni dia faham perintah Nabi tu bermaksud segera. Takkan perintah Nabi bercanggah dengan perintah Allah. Allah suruh sembahyang dalam waktu. Kan? Takkan perintah Nabi bercanggah dengan perintah Allah. Maksud Nabi segera. Kita dah segera pun Nabi perintah terus keluar. Sebahagian sahabat sembahyang tengah jalan sebab dia memahami, kata Syekh Qadawi, dia memahami roh nas itu sendiri. Sebahagian sahabat dia guna literal, dia secara tekstual, secara harfiah, secara memahami zahir nas. Dah Nabi kat sembahyang sana lah, dah habis waktu, lantak lah Nabi kata kat sana. Sebahagian sembahyang di sana tapi habis waktu. Bila perang tamat, sahabat balik kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, Nabi mengiyakan kedua-dua pandangan. Malahan dalam hadis yang lain, Nabi sebut izastahada hakim fa asaba falahu ajrani. Bila hakim yang mujtahid, syarat dia mujtahid. Apa makna mujtahid? Orang yang benar-benar alim Quran dan hadis. Menghafal beribu hadis dan dia boleh mengeluarkan hukum berdasarkan ilmu usul fiqhnya, ilmu lughahnya, balaghahnya dan semua ilmu alat yang lain. Bila mustahid ini berijtihad, kata Nabi,
betul dengan kehendak Allah, betul, dapat 2 pahala. Tetapi wa iza istahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Jika dia beristihad tersalah, dia tetap mendapat 1 pahala. Hadis muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari, Imam Muslim. Makna kata Nabi sendiri memperakui istihad ulama umatnya. Nabi sendiri memperakui perbezaan pandangan ulama umatnya. Siapa kita tiba-tiba kita kata kalau ikut ulama tak salah. Nabi sendiri memperakui. Nampak tak tuan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, sahabat Nabi, zaman hidup Nabi berbeza pandangan pasal sebab tak sempat nak refer kat Nabi. Berbeza pandangan. Bila Nabi wafat, timbul mazhab Aisyah. Ini disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatu Fiqh Islam, dan dalil-dalilnya kitab fiqh 4 mazhab. Ada sebab jilid tuan-tuan. Saya ada kitab ni. Dalam jilid yang pertama, Dr. Wahbah Az-Zuhairi sebut, bila saja Nabi wafat, timbul mazhab sahabat, mazhab Aisyah, mazhab Ibn Abbas, mazhab Ibn Mas'ud, mazhab Ibn Umar. Timbul tuan-tuan. Walah sahabat Nabi ni orang alim. Menyaksikan wahyu turun kepada Nabi, bergaul dengan Nabi, mesti dia lebih faham nas dan situasi. Sahabat pun berbeza pandangan pasal tak dapat difuarkan Nabi dah sebab Nabi dah wafat. Kalau sahabat yang alim berbeza pandangan, siapa kita yang nak menolak perbezaan pandangan? Adakah ustaz itu lebih alim daripada sahabat Nabi? Lebih alim daripada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Hanbali, Hanafi, Maliki? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Islam lah. Masa tu Imam Malik, ulama besar, Imam Malik. Khalifah panggil Imam Malik, Imam, aku nak kamu bukukan hadis dan memuatkan pandangan kamu. Tapi kamu jauhi pandangan-pandangan yang keras seperti pandang Ibn Umar. Maknanya di kalangan sahabat Nabi ada hak berpandang keras, ada. Khalifah kata jauhi pandangan yang keras seperti pandang Ibn Umar. Pandangan yang terlalu longgar seperti pandang Ibn Mas'ud. Pandangan yang pelik-pelik seperti pandang Ibn Abbas. Jauhi pandangan macam ni. Buat pandangan yang pertengahan je. Akhirnya Imam Malik, Tok Guru Imam Syafi'i, berjaya menghasilkan kitab Muwatta. Riwayat ni disebut dalam kitab dalam fatwa Syekh Qadawi. Imam Malik berjaya membukukan kitab Muwatta Imam Malik tu. Bila selesai kitab Muwatta, Sultan apa lagi? Kata Sultan kata aku nak semua orang ikut mazhab ni, mazhab kamu. Semua orang ikut mazhab kamu. Buang semua mazhab lain. Apa kata Imam Malik? La taf'al ya Amirul Mukminin. Jangan buat begitu wahai Amirul Mukminin, pemerintah Islam, umat Islam. Sahabat-sahabat Nabi sendiri pun berbeza pandangan. Dan sahabat Nabi telah tersebar di pelosok negara. Sana sini pergi. Dan orang ramai dah belajar dengan sahabat-sahabat Nabi, ambil pandangan yang berbeza. Tiba-tiba aku nak suruh orang buang pandangan sahabat-sahabat ni, ikut pandangan aku, tak boleh. Kalau buat begitu nanti akan timbul fitnah, kata Imam Malik kepada khalifah. Nampak tak tuan-tuan? Nyata di sini sahabat Nabi berbeza pandangan. Ya, perbezaan pandangan suatu perkara rahmah, bukan perkara yang pelik. Ya. Diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Dr. Yusuf Qadawi dalam fatwa dia sebut beberapa banyak disebut sebab-sebab yang menyebabkan berbeza pandangan. Banyak saya nak sebut, masa tak mengizinkan. Tengok masa tak mengizinkan, tak sempat saya nak sebut di sini. Nak ceritanya tuan-tuan, banyak faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan pandangan. Antara sebahagian kecil saya sebut, antaranya tuan-tuan, kekuatan nas. Qat'iyah itu sebut. Nas tu kuat ke tak kuat? Kalau Quran memang kuat lah, mana ada kuat lemah. Hadis ada hak kuat. Hadis mutawatir paling kuat, hadis sahih kuat. Ada hadis dhaif tak kuat. Boleh beramal di sisi jumhur ulama tetapi tak boleh buat hujah. Ada hadis yang ulama berbeza pandangan. Ulama ni kata dhaif, ulama ni kata sahih. Ulama yang kata sahih dia akan buat hujah, ulama yang kata dhaif dia tak buat hujah. Di situ dah berbeza pandangan. Faktor bahasa sendiri. Kadang-kadang bahasa Arab tu ada dua makna. Satu perkataan ada dua makna. Contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, kata Syekh Qadawi.
Perempuan-perempuan yang diceraikan suami hendaklah menunggu tempoh eddahnya selama 3 quruk. Quruk ni dalam bahasa Arab 2 makna. Satu makna suci, satu makna haid. Ulama mazhab Syafi'i ambil pendapat yang kata makna suci. Ada ulama lain yang ambil pendapat kata haid. Bila berbeza makna ni, maka berbeza pandangan. Kadang-kadang bahasa tu majas. Adakah dia bahasa hakiki atau bahasa majas? Ada ulama kata hakiki, ada ulama kata majas. Sebagai contoh yang dibawa Syekh Qadawi, aula mastum nisa, ataupun kamu menyentuh perempuan. Kalau Quran kata lamastum, sentuh, batal. Tapi Quran tambah alif lamastum, berarti musyarakah, saling sentuh menyentuh. Apa makna saling sentuh menyentuh? Imam Syafi'i faham dengan zahir, yang menyentuh batal, yang disentuh batal. Mazhab lain, Hambali contoh, dia faham dengan majas. Saling sentuh menyentuh ni kiasan tentang syahwat. Sentuh dengan syahwat berbatal. Kenapa berbeza? Kan Quran tu kuat. Berbeza sebab nasnya tak soreh. Nasnya tu tak jelas. Sebab tu, kekuatan hujah ni satu hal. Yang kedua, mafhum hujah tu soreh, jelas ke tak jelas. Kalau tak jelas, berbeza pandangan. Banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan pandangan yang tak sempat saya sebut di sini. Dan apa pun tuan-tuan, nak buang perkara khilaf tuan-tuan, nak tolak khilaf tak boleh. Malahan khilaf ni suatu rahmat. Kita mazhab Syafi'i tuan-tuan. Tapi ada kalanya mufti kita talfik mazhab lain. Contoh dalam bayar zakat fitrah. Zakat fitrah mazhab Syafi'i kena bayar dengan makanan asasi. Nak bawa berah pergi PPZ habis berah tak sempat bagi kat orang miskin, tikus makan. Nak kita tukar talfik mazhab Hanafi. Tukar kepada nilai. Itu yang dikatakan rahmah. Ada di sana orang mazhab lain. Tak, kadang-kadang di talfik mazhab Syafi'i kita juga sama rahmah tuan-tuan. Cantik. Tak betul tak? Diri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga, poin yang keempat, ulama mujtahid ni tuan-tuan semua sekali berpegang dengan Quran dan Sunnah. Ulama mujtahid ni semua sekali berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kalau kita tolak pandangan mereka, konon-konon pandangan kita yang betul, adakah kamu yang kata betul tu lebih faham Quran dan hadis daripada alim ulama ni? Sebab tu Syekh Qadawi tuan-tuan dia sebut, kalau ada hari ni orang yang tak nak ikut ulama, kerana konon-kononnya dia nak ikut Quran dan hadis. Sebab Quran dan hadis yang maksum, ulama tak maksum. Kata Syekh Qadawi, orang tu sebenarnya dah buat mazhab kelima. Pasal sebab semua 4 mazhab ni ikut Quran dan hadis belaka. Tiba-tiba kita tak nak ikut pandangan jalan yang ulama lalu ni, buat pandangan sendiri. Pandang kita ni pandangan yang kelima, mazhab baru. Sedangkan tak ada ulama yang memperakui hari ni boleh ada mazhab baru sebab tak ada hari ni ulama yang ilmunya setaraf dengan imam-imam 4 mazhab. Dr. Wabah Zuhairi sebut dalam kitab dia, hari ni kalau nak cari alim ulama yang ilmunya sama taraf dengan imam 4 mazhab ni, mustahil, mutlak mustaqil, tak ada. Yang cakap tu orang alim besar tu. Dia mengangkat kitab tafsir Munir, kitab fiqh 4 mazhab. Dia sebut, kalau nak cari hari ni alim ulama yang sama taraf dengan imam 4 mazhab yang boleh buat mazhab baru, tak ada. Jadi kalau ustaz tu kata tak boleh ikut ulama, kena ikut Quran dan hadis direct langsung, ustaz tu merasakan dirinya sama taraf dengan Imam Syafi'i 4 mazhab. Nampak tak tuan-tuan? Betul tak betul? Tak betul tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, katakanlah ustaz ni kata kita tolak ulama, kita ikut Quran dan hadis. Tuan-tuan yang dengar ni, tuan-tuan sendiri pun tak faham Quran dan hadis. Bahasa Arab pun tak tahu. Kalau tahu pun tak mendalam. Akhirnya tuan-tuan pun tolak mazhab Syafi'i semua sekali, ikut ustaz tu. Hakikat sebenarnya, tuan-tuan bukan ikut Quran dan hadis. Tuan-tuan telah taklid kepada ustaz tu secara membuta tuli. Adakah fahaman ustaz tu betul? Memang Quran dan hadis yang maksum, tapi fahaman ustaz tu adakah maksum? Tidak. Adakah faham ustaz tu lebih faham daripada faham Imam Syafi'i? Pun tidak. Sebab tu tuan-tuan, fatwa Syekh Jaduh Haq Ali Jaduh Haq, ulama Azhar, fatwa ulama Azhar, Syekh Azhar dulu memfatwakan, dalam fatwa disebut pandangan jumhur ulama, majoriti ulama berpandangan orang awam macam kita semualah yang tak sampai tahap mujtahid. Mungkin ada sedikit ilmu tapi tak sampai tahap mujtahid. Kata Syekh Jaduh Haq, yajibu alaihi itba'ul qaul mustahid, wajib kepadanya
ikut pandangan ulama mujtahid. Kerana Allah sendiri berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah alim ulama jika kamu tidak mengetahui. Orang awam macam kita ni, orang yang tak sampai tahap mujtahid, wajib ikut mazhab, taklid pada ulama. Yang wajib ikut Quran dan hadis secara langsung siapa? Ulama yang mujtahid. Adapun ulama yang mujtahid, ilmu tinggi, dia mampu memahami Quran dan hadis tanpa perlu kepada ulama lain. Dia menghafal beratus ribu hadis. Dia mahir ilmu usul fiqh, ilmu yang mengeluarkan hukum, ilmu luah dan sebagainya. Dia mampu faham Quran dan hadis sendiri. Hak ni wajib direct ikut Quran dan hadis, tak boleh taklid pada mazhab. Hak ni. Siapa kata ni? Syekh Azhar kata. Dan ini juga difatwakan Syekh Qardawi. Syekh Qardawi kata ada pun orang yang tak kerti bahasa Arab, yang tak tahu bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, ilmu yang berkaitan dengan Quran, hadis, ijma' sebagainya, usul fiqh sebagainya. Orang ni kata Syekh Qardawi wajib ikut ulama. Tak boleh nak pandai, saya tak ikut ulama, saya ikut Quran sendiri. Tak boleh. Sebab dia tak ada kemampuan untuk memahami Quran dan hadis secara langsung. Ini fatwa jumhur ulama, pandangan jumhur ulama, tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memandangkan masa tak sempat, kita ada satu lagi kes berkaitan dengan apakah hukum zikir Allah. Saya tak sempat nak ulas di sini walaupun dah ada nota ni. Insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la hawlana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni